perkataan fitnah, kalau kita lihat tadi dalam ayat-ayat awal surah Al-Ankabut ini, kita lihat surah ini ayat-ayat awalnya, kita lihat ada perkataan fitnah. Kita perasan perkataan itu. Walaqad fatanna alladhi, kita lihat ya perkataan itu, walaqad fatanna alladhi, membawa maksud sini. Walaqad fatanna, fatanna yang kita sebut fitnah, fitnah, fatana, fatana. Apakah yang dimaksudkan dengan fatana, fitnah? Baik, ini adalah beberapa perkara yang kita boleh berikan perhatian. Iaitu yang pertama, bercakap tentang fitnah, ia ada 60 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Perkataan ini 60 kali. 60 kali itu banyaklah kan? Kalau sekali, 2 kali, lebih pada 3 kali disebut sebagai jamak. So 60 kali ni dah jamak sangat dah ni. So ada 60 kali disebutkan di dalam Al-Quran kata dasar fatana itu. Of course lah disebut dalam pelbagai variasi perkataannya, dalam fi'il madhi, mudhari', dalam isim. So dia ada pelbagai lah. Kemudian belajar selepas ujian. Fitnah ini ujian, tetapi biasanya bila cakap tentang ujian, ia adalah ujian yang kita dapat selepasnya. Maksudnya bila kita yang kita dapat belajar selepas diuji. Dia ada beberapa kalimah. Kalau kita ingat kembali beberapa kalimah ujian itu, yang pertama kita sebut sebagai fatana, yang kedua kita sebut sebagai bala, yang ketiga kita sebut sebagai imtihan, mihnah, mahana, imtihan. Baik. So apa dia itu imtihan? Imtihan ni ujian juga. Ujian. Tapi ujian yang datang biasanya bila kita dah belajar. Kalau kita pergi exam, peperiksaan itu kan kita dah study dulu, datang selepas belajar. Maksudnya kita dah study dulu, kita dah tahu, kemudian barulah ujian itu ada. Biasanya ia terkait dengan kalimah ini, imtihan. Kita ulang kaji sikit lah kan, imtihan. Yang kedua adalah bala. Bala, bala ini juga adalah ujian yang berat. Kalau tadi ujian, ni ujian yang berat. Fitnah juga biasanya terkait dengan ujian yang berat. Ujian datang sama dengan fitnah. Maksudnya dia datang, bila dia datang barulah kita dapat belajar. Sama juga dengan fitnah, bila ia datang kita dapat belajar. Alright. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini maksud fitnah. Fitnah itu maksudnya berat tetapi dekat di hati. Berat tetapi dekat di hati. Ini pun ujian yang berat. Ini pun biasanya ujian yang berat. Biasanya saya sebut biasanya ya. Tetapi dekat di hati. Yang ini dekat di hati, yang menyebabkan kadang-kadang kita tak sedar ia adalah ujian untuk kita. Yang ini ujian yang berat, yang biasanya kita sedar bila ia datang kepada kita. Contohnya apa? Bala bila diuji dengan banjir besar. Banjir besar tu kena dekat kita, bukan dia kena dekat orang lain, kena dekat kita. Maka pada ketika itu kita sedar, sedang diuji rupa-rupanya. Berat. Apa lagi? Ujian. Ini contoh-contoh je lah. COVID. Kena kat orang lain, kita tak rasa sangat. Tiba-tiba kena dekat kita. Baru kita sedar bahawa sakitnya kena penyakit tu, sakitnya kena virus tu. Dia sedar dan ujian itu berat. Itu yang terkait dengan bala. Adapun fitnah ini, fatana ini biasanya ia terkait dengan ujian yang berat
tapi manusia tak sedar. Pasal dia dekat di hati. Apa perkara-perkara yang dekat di hati? Biasanya yang terkait dengan anak. Ini disebut sebagai fitnah dalam Al-Quran. Biasanya yang terkait dengan harta, yang terkait dengan pasangan hidup. Oh, ini ujian. Tapi ujian yang begini kadang-kadang kita tak sedar. Allahu Akbar. Ini bahayalah. Bahaya. Dapat anak, seronok dapat anak. Tiba-tiba anak kita, nama kita tak bagi nama yang baik. Ujian untuk kita tu. Anak, kita seronok dapat anak, tiba-tiba kita didik dia ikut didikan kepala otak kita. Kita tak ikut pun didikan daripada Quran dan juga sunnah. Apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata, kita tak buat pun ikut apa yang disuruh oleh Quran dan sunnah. Bukan orang lain, saya lah. Kena ingat benda ni. Kita seronok dapat anak, tapi adakah kita didik dia dengan didikan yang benar? Anak kita. So anak ini adalah ujian. Ujian yang dekat, yang kadang-kadang kita boleh jadi sampai tak sedar. Yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa anak ni burden untuk kita, anak ni beban untuk kita. Tak. Bila kita sedar, kita tahulah bahawa anak ini hadiah untuk kita. Ustaz, macam mana nak buat kat anak saya ni? Dah tak tahan dah sangat. Biasalah, itu ujian kan. So bila kita diuji macam tu, saya pun takut juga. Bercakap ni sedap lah kan. Tak, saya bercakap ni, saya pun kena ingatkan diri saya ni. Ya Allah, janganlah sampai saya diuji dengan sesuatu yang di luar kemampuan saya, yang saya tak mampu nak kendalikan. So ujian. Apa lagi ujian? Ini surah Al-Ankabut ni bercakap tentang hati-hati dengan ujian. Sebab tu kita nak kena tahu juga apa ujian-ujian, dan di sini disebutkan sebagai fatana dalam ayat yang kita dah baca tadi. So fatana juga biasanya terkait dengan ujian harta. Harta ni biasanya dua je. Biasanya. Kalau nak tambah 3 tu jadi B40, M40, T20 lah. Kan? Itu kalau orang Malaysia lah kan. Dia ada biluk B40, dia ada middle M40, dia ada T20. Ada orang yang cukup dengan tak cukup. Itulah. Ada orang banyak pun tak cukup, ada orang sikit cukup. Ada orang sikit tak cukup, banyak pun tak cukup. Salah lah kan. So ini ujian. Bila ada harta, kita rasa ini anak yang punya. Betul lah. Kalau harta itu adalah milik kita, kita kena urus lah betul-betul. Tapi macam mana kita nak urus? Nak uruskan harta, itulah yang kita nak kena kaji balik, nak kena tengok balik Allah kata apa, Nabi kata apa. Harta ni ujian yang dekat, kita tak sedar pun. Tak sedar. Sampai masa nak kena bayar zakat, alamak, nak kena keluar lagi ke? Dia siap boleh berkira-kira. Allahu Akbar. Sedangkan rumus untuk harta kita subur, untuk harta kita terus bertambah, zakat lah. Saya tak sebut infak dan sebagainya, itulah zakat dulu. Yang ketiga, pasangan kita. Pasangan kita ni pun ujian juga. Oh, main-main. Ujian dalam hidup kita. Mula-mula kahwin dulu rasa dialah intan, dialah payung, dialah permata. Dah 10 tahun kahwin, tengok muka dah bosan. 20 tahun kahwin. So itu ujian untuk kita. Tak semestinya orang semakin lama kahwin semakin tak suka. Ada juga orang yang semakin lama kahwin, mereka semakin mawaddah warahmah. Awal-awal tu memanglah tengok dompetnya, awal tu memanglah tengok kulitnya berkedut ke tak berkedut. Awalnya tu memanglah tengok mukanya. Tapi bila dia dah selalu berinteraksi, dah faham bersama-sama hidup, dan asam garam kehidupan dah dilalui bersama, masa tu rahmah, rasa sayang itu bukan atas dasar kepada benda-benda yang fizikal lagi. Dia memang hadir daripada hati. Masya Allah, tabarakallah. So ini maksud fitnah.